serupa untuk strip yang kedua pula. Clear tak? Kita akan buat stage by stage lah. First kita akan buat tie point. Kita akan cari tie point untuk first strip. And then kita akan buat tie point untuk interstrip serupa. Okay, dan kemudian kita akan buat in-strip serupa untuk strip yang kedua. Clear tak? Ya, madam. Ya. Okay, so jadi hari ini kita akan start dengan open in-strip serupa. Okay, jadi you ada gambar macam ni lah. Okay, ini ialah triangulation point table dia. Okay, ini ialah kita punya kawasan overlap lah. Okay, so apa yang kamu perlu buat ialah first kita akan cari point untuk setiap Von Groover punya location ni. Okay, setiap model kita ada 6 Von Groover location. Okay, bukan setiap foto ya, setiap model. Setiap model maksud dia overlap area lah. Okay, kita ada 6 Von Groover location. Jadi, kamu kena cari dalam Von Groover location ni dulu. Mula-mula buat ini. Kemudian buat the next. Okay, the next photos. And then, buat yang terakhir. Habiskan dulu dekat dalam kotak-kotak biru ni. Okay, kemudian baru you cari random. Okay, jadi total point yang you perlu cari ialah at least 60 points. Okay, mula-mula cari dekat dalam kotak-kotak biru ni dulu. Von Groover punya location dulu. Habiskan dulu, okay. Bila dah siap, cari pula di luar-luar kotak ni. Random lah. Mana-mana je. Okay. Total point ada at least 60. So, you kena ada dalam satu model ni. You kena ada at least macam extra 14 points. Clear tak? Jadi, macam mana kita nak pilih, kita nak start tie point kita. First, kita tick lah dekat sini. Okay, you tick dekat sini, you zoom dekat sini, okay. You tick dekat sini, you zoom di sini. Okay, so kalau tak nampak sangat kan, you kecilkan sikit. And then dekat mana yang kamu nak buat. Contoh saya bagi samalah macam ni. Saya nak tunjuk contoh dulu. Okay, kalau you tengok kat sini. Dalam lecture saya ada sentuhkan berkenaan dengan occluded location, okay, kawasan-kawasan yang terlindung. So, kalau you tengok dekat sini, you nampak kan saya punya cursor? Kan Nampak. kita punya karakteristik untuk point kita sepatutnya ada apa dia? On the proper geometry, identification dan sebagainya kan. Let's say lah. Oh, saya kata saya nak pilih dekat sini untuk point 1. Okay, contoh. Tetapi dekat foto yang bersebelahan dia, rupa-rupanya kawasan tu terlindung dengan pokok sebelah tu. Okay, jadi point ni tak sesuai lah. Kamu kena tukar. Okay, bila nak buat pemilihan point tu, make sure point yang sama, okay, dekat atas foto yang bersebelahan dia tak terlindung. Okay. So, jadi contoh saya nak ambil kat sini. Tengok ada terlindung tak? Okay. Foto, setiap point tu perlu on the ground ni. Jangan ambil atas bangunan, atas pokok, atas bumbung kereta. Okay, you kena zoom lah. Okay, zoom in sampai kat situ sebabnya dia punya pixel dia sangat ni lah kan. Dia high resolution punya data. So, pixel dia sangat kecil tapi kalau you convert to GST, satu pixel ni on the ground dah berapa kan. Jadi, let's say sini you letak sini. Ini you letak dekat sini contoh lah. So, nanti dia akan ada error lah. Okay, error dia nanti bila dia accumulate dia akan jadi besar. So, okay, dua-dua dah tanda pada kawasan yang sama. First, untuk create new type point, klik di sini, new type point.
Dekat foto yang bersebelahan untuk point yang sama, just tekan ini saja. Add. Sekejap eh. Okay. Move add measurement into marker position. Okay. Jadi, you dah tanda point yang sama, point 1 dekat atas foto 1 dan point 1 atas foto 2. Okay. Ulang step yang sama untuk Vancouver location yang seterusnya pula. Okay. Jadi, you agak-agak tengok dekat mana dan you kena zoom out sikit. Kalau you zoom in tu nanti tak nampak. Sama jugalah. Okay, ada kawasan-kawasan yang dekat sini terlindung, dekat sini tak terlindung dan sebagainya. Okay, cari dalam kotak dulu. Okay, make sure cari dekat dalam kotak biru tu dulu. Kalau betul-betul tak ada, baru cari di luar yang berhampiran. So, you kena bilang elok-elok lah ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kadang-kadang bila you dah zoom in tu, nanti nampak lebih kurang sama je kan? Madam, dalam satu kotak tu satu je ke ataupun banyak? Satu je. Dalam satu kotak tu at least satu. Ini untuk you nak fulfill the Vancouver punya location tu lah. Selepas ni, bila you dah siap untuk Vancouver punya location, setiap kotak satu, okay, you nak cari random kan? Bila you nak cari random tu, terpulang lah dekat you nak cari dekat mana. Tapi untuk you nak fulfill the Vancouver punya location tu, satu saja. Okay, so ulang step yang sama sampai habis. Okay, nak create point baru, click this one. And then point yang sama pada foto yang bersebelahan, hanya tekan ini. So, you ulang lah. Kalau you tengok dekat sini, dekat dia punya table ni, okay, dia tak akan keluar lagi apa-apa accuracy punya RMSE. Kenapa? Okay, dalam lecture saya ada explain kan, kita ada beberapa lah transformation punya method. Okay, kita ada affine, kita ada conformer dan sebagainya. So, kita perlukan at least 3 point untuk dia buat calculation lah, untuk sistem buat calculation kan, sebab dia ada dia punya uh, apa dia parameters ataupun variables yang dia perlu calculate. So dia perlu at least 3 point. Okay? So kalau you tengok kat sini, kalau hanya dengan 2 point, dia tak boleh nak kira RMSE lagi. So you perlu 3 point, baru dia boleh kira coordinate. Okay? Baru dia boleh buat calculation. Sebab dia ada 6 variables kan. Jadi, untuk you nak calculate RMSE, you nak tahu sama ada you punya accuracy, you punya point yang you pilih tu betul ataupun tak, you kena ambil lebih daripada tu. Okay, sebabnya RMSE kan maksud dia residual. Okay, kalau 3 tu dia tak ada residual lagi. Dia baru boleh calculate sahaja. Kalau you nak ada residual, you kena ambil lebih daripada 3. Okay, contoh dia point yang keempat baru you akan keluar accuracy dekat sini. Ataupun point yang kelima baru akan keluar accuracy dekat sini. Okay, itulah konsep apa dia? Dalam kelas tu yang dikata perlu at least 3 point. 3 point tu dia baru calculate. Okay, calculation kita pun boleh calculate, betul tak? Macam you all buat dalam kelas matematik semua tu kan? You boleh buat calculation. Tapi sama ada you punya tu betul ataupun tak, you perlu ada RMSE, perlu ada residuals. Okay, baru you tahulah calculation you betul ataupun tak. Okay, dalam kelas math you, of course you punya pensyarah lah kan yang akan semak. Okay, you punya calculation tu betul ataupun tak. Dalam ini, kita based on the residuals dia, RMSE dia. Betul ataupun tak, you punya pemilihan setiap point tu, you perlu ambil extra lah. Okay. Okay, contoh you buat tak ni? Kau you tengok je. Buat, madam. Dia simple je kan? Tapi kena careful dengan pemilihan point tu lah. Okay.
Sebab dia, you kena tahu dekat atas pixel ni, satu pixel size dia berapa? Hari tu masa you masukkan apa? Value pixel size berapa? Ingat tak? Masa you buat interior orientation ada kan masukkan pixel size, betul? Betul tak? Tak ingat? Siapa ingat masa last week you masuk pixel size berapa? Nanti nak kena masuk dalam report ni. Macam mana tu? Ada yang catat tak? Last week punya pixel size masa buat interior orientation berapa yang saya cakap? 1.6 Ha? kan? 2.6? Ada XY kan, madam? Ha? 1.6. Oh, 1.6. Mm-mm. Okey, betul 1.6 unit dia? 1.6 apa? Nanti you all nak kena letak kat dalam report tau semua ni. Berapa dia punya principal points yang last week yang saya cakap tu. Berapa pixel size yang kamu masukkan. Berapa focal length dia. Berapa? Unit dia apa? Last week kita buat. Unit dia micron, betul tak? 1.6 micron. Okay. Dan sebelum ni you all dah kira GSD kan? Sebenarnya you all boleh je kira berapa GSD untuk apa dia data ni. Jika kita dah tahu dia punya focal length dia berapa, kita dah tahu dia punya, let's say lah dia punya altitude dia, flying altitude dia ialah 100, okay. Berapa GST dia? Berapa GSD dia? Nanti you all boleh kira sebenarnya. So untuk 1.6 pixel size, okay, GST untuk data ni berapa? Let's say lah GST dia ialah 0.5 meter. Contohnya lah kan. Jadi, saya nak menjawab soalan ni. Saya belum jawab soalan lagi. Siapa yang tanya soalan tadi? Siapa yang tanya soalan tadi? Dah hilang dah. Hello? Siapa yang tanya soalan tadi? Mak Aiman. Okey, saya belum jawab soalan lagi. Saya nak you all tahu dia punya apa cakap. Saya nak you all tahu yang kita belajar dalam kelas dengan apa yang kita buat. Okay? Sometimes student dah buat tapi you tak boleh nak apply benda tu. You dah belajar in theory, you dah buat in practical tapi tak boleh nak apply kan. So, you punya pixel size ialah 1.6 micron dan you dah tahu dia punya pixel focal length dan let's see dia punya apa altitude dia ialah 100, flying height dia ialah 100 meter. So, you boleh calculate GSD dia. Okay, let's say lah, okay, setiap pixel size tu, okay, GSD dia ialah 0.5. Maksud dia, kalau you buat benda yang tak betul, okay, walaupun you kata nampak macam simple je, nampak macam apa, dekat je kan, sikit-sikit je, lebih kurang je. Kalau you tak zoom betul-betul, let's say you apa orang cakap, beza first photo dengan second photo ni adalah 4 pixel. Okay, in total you dah ada area 2 meter dekat situ on the ground. Faham tak? Jadi area tu dia akan bertambah daripada satu point kepada point yang lain. So you ada 60 point, nanti dia akan contoh dia macam point yang ke-60 tu kan sebenarnya you dah buat betul-betul sama dah.
Tapi sebab dia dah ada error-error sebelum tu, kan, bila you buat dia tie kan, dia akan tie, so dia akan macam adjust you punya foto dan sebagainya kan. Nanti bila walaupun dah hujung tu you buat point yang sama, tetapi dia akan ada error yang besar sebab error dia dah accumulate daripada point yang awal-awal dulu. Okay, so make sure kalau boleh zoom betul-betul supaya kita nak control error tu. Nanti kalau error tu besar, you tak boleh nak buat bundle adjustment. Okay, sometimes you punya bundle adjustment tu boleh buat. Sometimes you punya bundle adjustment tu boleh buat dan you ada error lah. So gambar you tak betul-betul macam cantik lah kan. Tapi ada yang betul-betul twist, gambar dia twist. Okay, ada yang betul-betul tak boleh nak run pun. Dia tak boleh nak calculate pun sebab error dia terlalu besar. Okay. For you maybe error dia kecil tetapi dalam sistem tu dia consider besar lah. Okay, kalau you nak tahu kita punya tolerance untuk relative orientation semua ni, you boleh refer kepada lab sheet ya. Okay, tu saya harap menjawab soalan Mak Aiman ya. Okay, ya, saya baru buat yang ketiga dan saya nak buat yang keempat. Okay, contoh yang keempat you tengok kat sini. Okay, kat sini dalam kotak dia betul-betul jatuh atas bangunan. So, saya dah cakapkan tadi, tak boleh pilih point atas bangunan, tak boleh pilih point atas bumbung kereta ke, pokok ke, semua tak boleh. Jadi, pilihlah point yang berdekatan. Okay. So, let's say dekat sini. You zoom dekat sini ya, jangan zoom dekat sini. Okay, let's say lah, saya nak tanda di sini. Contoh. Lepas tu, yang lagi satu, saya tanda di sini. Contoh ya. So, ini dah berapa piksel kan? Dalam piksel, dalam gambar dia memanglah 1.6 micron kan? This one is a very high resolution punya data. Tetapi on the ground maybe kita dah ada kat situ area dia maybe dah 1.5 meter. Hmm. Okay. Kena kira JSD lah. So, saya bagi contoh je tadi tu 1.5 meter. Maybe dalam, maybe total area kat sini baru 0.5 meter ke kan. Tapi nanti dia akan accumulate lah macam tu, okay. So, letak elok-elok, nanti tengok dia punya area dia. Okay, saya pun tak tahu kan betul ataupun tak kan sebab dia punya pixel dia very small. So, ini adalah point yang keempat. Okay, kalau you tak ada point dekat dalam kotak bone groover tu, tak boleh nak tanda, cari yang berdekatan. Okay, boleh? Oops. Saya nak buat point yang kelima. So, you tengok bangunan, atas bangunan. Bila kita cakap relief displacement kan. So, you tengok bangunan ni. Okay. Ini bangunan ni dia punya orientation tu berbeza kan berbanding dengan bangunan ini. Dia ada relief lah. Bila dia ada height, dia ada relief. Okay. So, bila you bila you dah buat lebih daripada 3, okay, baru dia keluar. Ni lah baru dia nak start calculate dia residual dia lah sama ada betul ataupun tak. So, you buat yang ke-6 nanti dia akan keluarlah berapa area kat situ. Okay. Jadi, kalau you nak tengok report, you boleh tengok report dekat sini. Okay. So, kat sini mm.
Ni RMS. Ini just default dulu lah kan 0.5. Tetapi kalau you nak buat betul-betul follow the lab sheet tu, I rasa 0.005 millimeter kan. Okay. So tengoklah kat sini. Nanti kalau dia ada merah-merah ni maksud dia ada error ataupun relative orientation nak perform. So tengok macam ni. Maksud dia saya baru buat untuk strip 1 untuk stereopair yang pertama. Yang kedua saya belum buat lagi. So dia merah lah. So dia punya RMSE dia tak boleh calculate lagi. Okay, belum ada lagi begitu small ke apa. Discrepancy dia ada 0.006. Boleh tengoklah kat sini. Okay, nanti kalau you nak tengok point mana yang ada error besar ni, you boleh double click kat sini lah. So, dia akan ada details setiap point tu berapa. Okay. So, let's say you point yang kelima ni error dia besar sangat. You tak nak. Okay, you boleh adjust ataupun you boleh delete. Click this one delete selected. Okay, you boleh delete and then buat baru. Okay. Jadi total point you perlu ada, saya kata total keseluruhan overlap area you perlu ada 60 lah, at least 60. So repeat the same procedures and siapkan next week update saya, boleh? Hello? Boleh madam. Boleh, madam. Boleh ya? Okey. Jadi ada soalan tak? Madam nak tanya, Apa dia? kiranya yang dalam kotak kecil biru tu satu kita tie satu point. Lepas tu yang kat luar tu macam mana, saya tak faham kat situ. Kamu kena buat dekat dalam kotak ni dulu. Siapkan semua dulu. Untuk setiap model dulu. Kotak-kotak kecil tu Betul. Kamu kena buat dekat dalam kotak-kotak biru ni semua dulu. satu point saja. Bukan setakat ini saja. Foto yang bersebelahan pun kena jugalah. Oh. Siapkan dulu. Kan? Madam, nak tanya kan tu keseluruhan gambar tu ke 60 ataupun setiap section tu 60? Keseluruhan. Overall. Total point 60. Tapi you kena buat dekat dalam, you kena cari dekat dalam kotak-kotak ni dulu. Siapkan dekat dalam kotak. Ini baru first strip kan? Lepas tu buat pula yang second strip tu punya. Lepas tu buat dekat in strip punya. Siapkanlah dulu semua dalam kotak ni. So nanti you all akan ada dalam 18 point dalam kotak Von Groover tu. Okay. Dan yang selebihnya just ambil random lah. Okay, ambil random dekat kawasan overlap. Jangan buat dekat di luar kawasan overlap, okay? Buat dalam kawasan overlap sahaja, okay? Semua buat dekat dalam Von Groover location dulu. Dalam kotak-kotak tu dulu. Siap kat dalam kotak, baru buat dekat luar. Boleh? Boleh faham. Terima kasih madam. Okay, ada soalan lain?
Ada soalan lain tak? Kalau tak ada soalan, saya stop kelas sekarang. So, tapi you all sambunglah. Okay? Cari type point tu. Siapkan dululah. So, next week, kalau semua dah okay, semua type point dah okay, tak ada masalah. Kalau you all ada masalah, you punya error tu terlalu besar ke apa, okay? This one is, you all tengok dekat cursor saya, you all nampak kan cursor saya ni kan? Okay, this one is pixel. Okay, kita based on millimeter lah. Show errors in millimeter, okay? So, kalau you punya errors tu besar, you delete point tu ataupun you adjust lah, you betulkan point tu. Okay, so macam saya cakap tadi, error tu akan dibawa daripada satu point ke satu point. So, make sure kalau point tu okay, cari point-point yang sebelum tu lah. Okay, kalau nak tengok error dia dekat mana ataupun sebagainya, tengok dekat report. Macam tadi yang saya tunjukkan tadi. So, boleh tengok. Nanti dia akan keluarlah error-error dekat sini. Okay. Ya. Nanti dia error tu, dia akan jadi merah berdasarkan this one. Berdasarkan tolerance yang kamu letak dekat sini. Okay, so apa yang lebih daripada 0.5, dia akan jadi merah lah. Nanti you tengoklah. Dekat sini pun nampak nanti. Cuma ni sometimes you tak clear kan bila dah banyak-banyak tu. You boleh tengok dekat report. Okay, you buat dulu. Kalau ada apa-apa masalah, bagi tahu saya. So, please jangan ambil point atas bangunan, atas pokok dan atas kereta dan sebagainya. Okay, jangan lupa take attendance di future. Itu sahaja. Okay, boleh sambung tanya soalan di WhatsApp kalau ada soalan. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Madam.